Bismillahirrahmanirrahim. Islam yang dinyatakan itu adalah dinullah, di mana nas-nas dan keterangannya yang masih ada dan dijamin tidak boleh dipinda dan diubah. Ialah yang diwahyukan kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala sunnahnya yang diriwayatkan oleh para ulama yang adil dengan cara yang amat teliti. Kita tidak menafikan adanya saki-baki peninggalan rasul-rasul yang dahulu, tetapi telah bercampur aduk dengan penyelewengan yang berlaku, dan iman dan ianya hendaklah ditapis dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di samping ajarannya lebih khusus kepada kaum, masa dan tempat yang berlainan dengan perkembangan dunia akhir zaman ini. Setelah kita menyedari bahawa hanya satu agama sahaja yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bermula dengan nabi yang pertama dan manusia yang pertama, Adam alaihi salam, sehinggalah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup kerasulan dan kenabian, wahyu. Tidak ada lagi rasul dan nabi dan wahyu yang diturunkan selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya satu din, iaitulah agama yang dinamakan Islam. Dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang berpegang, yang menuntut, yang mencari lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Adakah mereka itu mahu lain daripada din Allah, padahal Islam seluruh yang ada di langit, di bumi, sama ada secara taat ataupun secara paksa undang-undang tabi'i yang tak boleh lari daripadanya. Itu menunjukkan bahawa Islam adalah agama seluruh langit dan bumi, agama nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun sudah berlalu masa yang panjang, kita tak tahu sejuta tahun ke, 1000 tahun ke, tak tahu, terlalu lama. Namun ajarannya dipelihara di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab penutup. Di dalamnya dinyatakan dasar yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dasarnya sama, walaupun di sana ada syariat yang berbeza. Kerana berbezanya masa, berbezanya kaum, berbezanya tempat dan keadaan yang berubah, yang tidak sama di antara satu zaman dengan zaman yang lain. Syariatnya berubah,
tetapi dasarnya tidak berubah. Khususnya beriman kepada Allah, hari akhirat, adanya dosa dan pahala, beriman kepada perkara-perkara yang gaib, dasar yang umum, menegakkan yang adil, menentang yang zalim. Ini sama di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kitab-kitab agama lain sudah dipindah dan diubah, sudah bercelaru. Adapun Al-Quranul Karim dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, iaitulah Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Allah Ta'ala memelihara Al-Quran sehingga hari kiamat. Tak boleh dipindah dan diubah. Kalau ada orang cuba nak pindah, nak ubah, tak mampu. Didedahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh melawan mukjizat ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Manusia tidak mampu meminda dan mengubahnya. Ia ini dijelaskan oleh sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ulama yang adil. Makna ulama yang adil di sini ialah ulama yang mendalami dalam ilmu Islam. Mendalami dalam ilmu Islam, ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ilmu Al-Quran, ilmu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beramal dengan ilmunya, yang tidak takut malaikat kepada Allah, tak takut pada raja-raja yang zalim, kerajaan yang zalim. Mereka adalah warasatul anbiya, waris nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun di sana ada ulama-ulama yang jahat, ulama usul yang ikut raja-raja yang zalim, kerajaan yang zalim, terpengaruh dengannya, macam padri-padri zaman dulu. Namun di sana ada ulama-ulama yang menjadi waris nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak takut pada penjara, tak takut tali gantung, tak takut pada ugutan. Mereka terus berpegang dengan kitab Allah dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara adil. Akan ada ulama-ulama ini, walaupun ada cuba nak seleweng, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ulama menapis, di sana ada hadis-hadis yang sahih, yang sahih lagi mutawatir, yang diriwayatkan oleh ramai. Hadis-hadis yang sahih, yang ahad, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang direka-reka oleh orang. Ulama-ulama yang jahat mereka hadis-hadis, mereka sendiri mengatakan ini Rasulullah bersabda, padahal Rasulullah tak bersabda. Dia didedahkan oleh ulama di dalam kitab-kitab yang panjang. Bahkan dikumpulkan hadis-hadis yang bohong ini, hadis yang palsu, yang bercampur aduk. Bukan sahaja yang maknanya jahat, termasuk yang maknanya baik. Maknanya baik, tak salah, tapi dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak kata. Tak kata. Itu juga diriwayatkan oleh para ulama. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Nabi kata, bukan Nabi kata, orang lain kata. Termasuk dalam kata hadis Nabi juga. Banyak hadis-hadisnya ditapis oleh para ulama. Di sinilah apabila pendakwah-pendakwah Islam dan tentera Islam masuk ke seluruh pelosok dunia, bertemu dengan padri-padri, bertemu dengan penganut-penganut agama yang jauh, yang memelihara agama nabi-nabi zaman dahulu. Mereka pelihara. Bila bertemu dengan Islam, mereka terus masuk Islam dengan mudah sahaja. Di antaranya, sebagai satu contoh, ialah bangsa Bosnia yang duduk di tengah-tengah benua Eropah.
yang menganut agama Kristian Ortodoks. Bersama dengan mereka kaum Serb, kaum Kroat yang menganut agama Kristian. Di antaranya Ortodok, Katolik, macam-macam ajaran Kristian, tetapi sudah menyeleweng. Kaum Bosnia ini menganut ajaran Kristian. Bogomel nama mazhabnya. Tidak makan babi, tidak makan bangkai, dan mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah Rasulullah dan hamba-Nya, bukan anak Allah. Berpegang dengan agama yang asal. Apabila pendakwah-pendakwah dan tentera Turki masuk di Bosnia, mereka melihat orang Islam tak makan babi, tak makan bangkai, sama dengan mereka, dan mereka tanya berkenaan dengan Islam, serupa dengan agama mereka. Cuma Nabi saya mereka tak tahu. Sudah zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum Bosnia masuk Islam. Ini terkenal dalam sejarah. Padri-padri yang menyembunyikan diri daripada raja-raja yang zalim di zamannya, membawa agama, bila bertemu dengan Islam, terus masuk Islam. Menunjukkan bahawa agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dipelihara asasnya sama dengan Islam, maka mudah saja masuk Islam. Adapun agama katanya agama Nabi Isa, tapi ke darah babi, makan babi. Mana Nabi Isa kata boleh makan babi? Semayang pula pakai biola, bukan semayang pakai rokok sujud. Ini sudah diubah, sudah menyeleweng. Puak-puak yang menyeleweng daripada ajaran Rasul terus sesat. Mereka yang memelihara ajaran Rasul ini masuk Islam dengan mudah. Bahkan ada kalangan mereka yang menyebut kalimah Allah, menyebut kalimah Allah, sebut Allah juga. Dia kafir, sebut Allah. Di sinilah maka Quran mengatakan wa ta'amu ahlil kitab wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan ahli kitab halal pada kamu. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Kristian, kita boleh makan kerana kalangan mereka menyebut nama Allah. Bila sembelih sebut nama Allah, dia kafir lagi, boleh makan sembelihan dia. Mazhab apa? Quran. Quran mengatakan, bila Quran mengatakan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semua mazhab dalam Islam mesti kena ikut bila Quran kata begitu. Tak ada beza di kalangan mazhab. Cuma kita dah nak dengar. Pasal apa? Tak ngaji sabar di situ, tak belajar sabar di situ. Di sinilah orang kafir. Ada kalangan mereka yang menyebut kalimah Allah. Kita buat undang-undang. Orang kafir tak benar sebut kalimah Allah. Di Sabah Sarawak boleh, di Semenanjung tak boleh. Jadi bercelaru habis. Ini kerana tak erti. Termasuk yang tak erti terikut-ikut. Bila Suhail bin Ammar, pemimpin jahiliyah yang memeteraikan perjanjian Hudaybiyah, Nabi kata tulis, wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Ammar, kami tak pernah dengar bismillahirrahmanirrahim, kami tak setuju. Kami setuju tulis bismikallahumma, sebut Allah saja. Bismikallahumma. Nabi kata tulis hak dia nak bismikallahumma. Nabi tak lepas dia. Orang kafir sebut kalimah Allah, tulis bismikallahumma, tulis. Orang kafir minta, tulis hak dia nak. Nabi tak apa, mu tak boleh sebut kalimah Allah. Nabi tak kata begitu. Oleh kerana memang kita terlalu sayang dengan kalimah Allah ni. Sayang sangat. Tapi tak tahu nak jaga bagaimana tempat dan kedudukannya. Ini kena faham. Jangan ikut puak-puak yang selalu yang tak faham. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah, baru boleh masuk Islam.
Dah mengkafir tak boleh sebut kalimah Allah. Nak kata mana? Dia kafir lagi. Nak masuk Islam macam mana? Senyap begitulah. Sebut kalimah Allah tak boleh lagi sebab dia kafir. Macam mana? Kena sebut kalimah Allah dulu, baru jadi masuk Islam. Ini kita kena faham. Di sini menunjukkan bahawa di sana ada persamaan di antara ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hukum-hukum saja yang berubah. Kerana terlalu lama menyeleweng, terikut-ikut dengan kesesatan dan jahiliah. Tapi asasnya ada sama. Menunjukkan bahawa Islam adalah agama rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Berhubung dengan umat yang dahulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim wa ishtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun." Surah Al-Imran. Dan artinya, dan ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka melemparkan janji itu ke belakang mereka, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Ayat ini mendedahkan padri-padri Kristian mengetahui tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut-pengikut mereka di zaman dulu, di zaman nabi-nabi masih hidup, berjanji untuk menyatakan kepada manusia berkenaan dengan zahirnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya mereka sembunyikan perjanjian itu. Di antara sebabnya, kalau orang Yahudi, kerana Tuhan lantik orang Arab jadi Nabi, tak latih orang Yahudi. Kerana semangat kebangsaan kuat dah lalu. Kuat dah lalu semangat kebangsaan. Siapa lawan Tuhan? Tuhan lantik kaum lain jadi rasul, tak boleh terima. Ini orang Yahudi. Menunjukkan bahawa semangat kebangsaan ni, kalau lebih pada agama, jadi penuh gana. Firman Allah Ta'ala, "Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu yasna'un." Surah Al-Maidah. Mengapa orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah dilakukan. Surah Al-Maidah ayat 63. Ayat ini mendedahkan padri-padri dan pendeta-pendeta sudah mengubah agama-agama mereka, sehingga tak larang benda yang haram yang dibuat oleh penganut-penganut agama mereka. Walaupun kalangan ulama-ulama ini tak buat yang haram, dia tak buat, tapi pengikut-pengikut dia buat, dia tak larang, dia tak cegah. Senyap tengok benda yang bercanggah dengan agama, senyap. Pasal apa? Malah nak cara. Kalau malah nak cara, mu jadi orang bodoh lah, jadi orang cerdik. Kerana Tuhan beri mu jadi cerdik, ada ilmu. Bila mu ada ilmu, kena amallah ilmu. Di antaranya, bila tengok benda yang tak betul, kena tegur. Kalau ada ilmu, tengok benda yang salah, tak tegur. Pasal apa? Pasal macam beruk. Beruk ada telur dalam mulut. Tak ganga lah, tak kekeh orang. Pasal apa? Telur ada dalam mulut, sayang ke telur. Sayang ke telur ada dalam mulut. Tak cakap. Sebab ada benda dalam mulut. Atau kerana malah nak cara, jadi punah. Gosok. Ini perangai ulama-ulama Bani Israel. Ar-Rabbaniyun, Al-Ahbar. Ar-Rabbaniyun,
Orang-orang yang kurang ibadat. Kurang ibadat siapa pucat muka ibadat untuk dia seorang. Bila tengok kemungkaran yang berlaku, umat yang tak betul dah daripada agama, senyap. Pasal apa? Bawa diri kita sudahlah. Tak usah cara kau orang. Orang-orang kita. Kalau kita ada ilmu, tak boleh. Umpamanya, kita pandai berenang. Tengok orang lemah air. Kena tolonglah dia. Ini lemah dalam perkara agama, masuk neraka. Lagi kena tolong orang. Ini tak tolong orang. Tak tolong selamatkan orang. Kenapa? Tak mau susah. Maka Tuhan laknat mereka. Disebut mereka ni adalah syaitan-syaitan bisu. Syaitan je ni, syaitan bisu. Kuat agama, tapi syaitan. Pasal apa bisu? Tidak mencegah kemungkaran yang berlaku. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban, la ya'kuluna amwalan nas bil batil, wa yasudduna an sabilillah. Surah Taubah, ayat 34. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim, Yahudi dan rahib Nasrani, memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Ulama-ulama yang makan kedarah, tak mau bercakap. Ini harta haram yang dimakan. Harta haram. Riswah dalam perkara agama. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kemungkaran berlaku di hadapan mata, diam. Makan harta haram. Menghalang orang daripada jalan Allah. Dari ayat-ayat itu, ayat-ayat di atas, jelaslah pada kita betapa tidak amanahnya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, dan perlu dibuat pembetulan dan penapisan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat di atas, jelaslah kepada kita betapa tidak amanahnya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bagaimana ulama-ulama ahli kitab di zaman dahulu, di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristian, termasuklah juga di kalangan sami-sami, yang ada sedikit sebanyak ajaran kitab. Mereka tidak amanah dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja mereka tidak menyampaikan berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberitahu oleh nabi-nabi mereka. Bahkan juga mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah mendedahkan di dalam ayat-ayat yang kita baca dahulu. Hanya sedikit sahaja di kalangan mereka yang ikhlas sehingga sanggup menyembunyikan diri di gunung, ganang, gua-gua, pulau-pulau yang jauh di tengah lautan, membawa ajaran Allah yang sebenar kerana ditindas oleh raja-raja yang zalim dan ulama-ulama yang bersekongkol dengannya. Di mana mereka yang beruzlah inilah menunggu-nunggu kedatangan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tegah berpegang dengan ajaran agama Allah. Di antara mereka ialah guru-guru Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdullah bin Salam dan lain-lain, membuktikan bagaimana ulama-ulama ahli kitab
telah menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dibuat pembetulan dan penapisan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman diutus oleh Allah menjadi rasul untuk umat manusia seluruhnya, menegakkan kembali dinul Islam menurut dasarnya yang sebenar dan menasahkan apa yang patut dinasahkan dengan menyahut seruan Allah. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Artinya, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kerana itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, Nabi yang berhuruf, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitab Allah, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dengan makna tidak ada lagi nabi dan rasul selepas daripadanya. Tidak ada lagi wahyu diturunkan selepas daripadanya. Allah Ta'ala tutupkan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ditamatkan alam ini dengan berlakunya kiamat, dibinasakan semuanya, kemudian berlakunya kiamat, dihidupkan semula. Di akhir-akhir ini, sebelum berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit ilmu kepada manusia. Dengan akal yang diberi kepadanya, manusia boleh mencipta atau mereka alat-alat yang baru. Yang kita lihat sendiri bagaimana manusia boleh berpindah di antara satu tempat ke tempat yang jauh dalam masa yang cepat. Manusia boleh mendapat maklumat dan berita dalam masa yang cepat dengan perhubungan udara, kapal terbang, dengan alat telefon, wireless, internet dan sebagainya, menjadikan dunia yang dianggap luas di zaman dahulu sudah menjadi sempit. Berita dan maklumat dapat diketahui dalam masa yang cepat. Boleh pergi ke sana mari, ke sana kemari dalam masa yang cepat. Maka cukup bagi dunia akhir zaman seorang Rasul sahaja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kepadanya mukjizat Al-Quranul Karim, mukjizat ilmu, berbeza dengan mukjizat Rasul-Rasul sebelum daripadanya. Nabi Ibrahim, ketahanan tidak hangus, dibakar dalam api yang besar. Nabi Saleh mengeluarkan unta daripada batu yang pejal. Nabi Musa dengan tongkatnya. Nabi Daud melembutkan besi. Nabi Sulaiman boleh menguasai burung yang terbang di udara, binatang-binatang, makhluk jin yang gaib. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Itu nabi-nabi zaman dahulu.
Adapun Nabi akhir zaman ini, dia beri kepadanya mukjizat ilmu, iaitulah Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat ilmu. Semua ilmu ada sumbernya di dalam Al-Quranul Karim. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu dunia. Ilmu agama yang dikenali dengan akidah, syariat dan akhlak, ataupun usuluddin, fiqh dan tasawuf, sumbernya di Al-Quran. Dalam syariat pula, perlembagaan negara, undang-undang negara, undang-undang antarabangsa, bukan sahaja undang-undang keluarga, akhlak yang berkait dengan diri tiap-tiap seorang, termasuklah juga Quran itu menyatakan ilmu dunia yang berkait dengan politik, ekonomi, kemasyarakatan, sains dan teknologi. Semuanya ada asas di dalam Al-Quranul Karim. Quran adalah mukjizat ilmu yang diberi kepada Nabi yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Allah Ta'ala jadikan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca dan menulis untuk diberi kepadanya mukjizat ilmu, menunjukkan ilmu itu bukan rekaannya, bukan karangannya. Ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut di dalam Al-Quran itu sebahagian yang ada di dalam kitab-kitab zaman dahulu, dalam kitab Taurah dan Injil, dalam kitab Zabur, bahkan dalam kitab Wida, kitab agama Hindu. Sebahagian perkara yang disebut dalam Quran ada dalam kitab itu, berkenaan dengan kejadian langit, kejadian bumi, berkenaan dengan undang-undang jenayah, undang-undang kisah dan hudud yang menjadi perbincangan berkenaan dengan jenayah pada hari ini. Undang-undang jenayah, kesalahan membunuh dan mencederakan, sengaja dan tidak sengaja, ada dalam Taurah. Golongan Injil Kristian wajib beramal dengan Taurah, dan hukum itu ada dalam Quran. Menunjukkan di sana ada persamaan. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah Islam. Semua Rasul-Rasul adalah Islam. Bagaimana kita boleh menyeleweng daripada Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan saja orang Yahudi dan Kristian tidak boleh menyeleweng, bahkan orang Islam juga tidak boleh menyeleweng daripada Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyeleweng, jaga, di hari kiamat akan dibicarakan. Setiap orang akan ditugaskan malaikat, bahkan ditugaskan malaikat untuk menulis percakapan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia. Semua ditulis oleh malaikat. Bukan sahaja malaikat menulis sembahyang, puasa, zakat dan haji, termasuklah dalam pejabat, dalam istana, dalam kereta, dalam bas, dalam kedai, dalam kebun, di laut, di darat. Malaikat sentiasa mengikut dan menulis apa yang dibuat oleh manusia. Adakah ia menepati perintah Allah, diharuskan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, atau buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Akan dikumpulkan semua maklumat yang dicatat oleh malaikat, dan Allah jadikan kulit-kulit manusia merakamkan apa yang manusia buat. Dan Allah Ta'ala bicarakan mereka pada hari kiamat. Walaupun Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya, perkara yang nyata dan gaib, yang gaib pun Allah Ta'ala tahu dan melihat, mendengar. Walaupun demikian, Allah Ta'ala membicarakan dengan saksi tulisan malaikat, saksi kulit-kulit yang ada pada tubuh,
makhluknya, saksi pada makhluk yang ada di kelilingnya. Dibawa semua saksi ini menunjukkan seluruh kehidupan kita berada di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh buat peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah taala. Tak boleh nak kata, ya Tuhanku, kalau ikut peraturanmu tak boleh makan lah, tak boleh minum lah, tak boleh piti lah. Siapa dia beri rezeki padamu? Siapa dia yang menjadikan kamu? Siapa yang beri rezeki padamu? Jawablah. Kalau berani jawab, orang ni beri rezeki padamu. Jawab lain daripada Allah Ta'ala. Sila jawab. Kalau berani jawab, sila jawab. Ini semua menunjukkan bahawa kita tidak boleh melarikan diri daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menyuruh Rasul-Rasul zaman dulu, wa idh akhadna mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah apabila kami telah mengambil perjanjian yang dilakukan oleh nabi-nabi zaman dahulu. Tiap-tiap nabi ini berkata kepada pengikut-pengikutnya, akan datang berkamu seorang rasul, iaitulah rasul akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang rasul ini, kamu hendaklah beriman kepadanya, percaya kepadanya dan menolongnya, berjuang untuk menegakkan agamanya dengan harta dan diri kamu. Ini perjanjian nabi-nabi dengan pengikut-pengikut mereka di zaman dahulu. Apatah lagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagilah wajib setia sungguh-sungguh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفس محمد بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Artinya, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar perihalku menjadi Rasul, kemudian ia mati, sedangkan ia tidak beriman, yakni dengan Islam, yang aku diutuskan membawanya, malaikat menjadilah ia dari ahli neraka. Diriwayatkan, apabila ada kalangan ahli kitab, ulama-ulama Yahudi dan ulama Kristian, masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu, perkara-perkara yang dibawa oleh nabi-nabi zaman dahulu yang sangat menarik. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat, menulis, menyalin apa yang diceritakan oleh ulama-ulama ahli kitab. Lalu Nabi kata, jangan. Apa yang aku bawa ini sudah cukup. Yang ada dalam Quran sudah jelas. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang yang mendengar ajaran aku, sama ada dia Yahudi ataupun dia Kristian, pengikut-pengikut Nabi zaman dahulu,
Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi kata kalau Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa wajib beriman dan beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa datang wajib ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita hari ini duduk pakai undang-undang British, undang-undang Perancis, undang-undang mereka, undang-undang rekaan manusia? Macam mana nak jawab di hadapan Allah Ta'ala? Nak jawab macam mana? Sedangkan kita diwajibkan ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi-Nabi zaman dulu kalau hidup wajib ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan dengan ummah di dalam hadis ini ialah ummah dakwah, iaitu seluruh manusia. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah mati, tetapi ajaran Islam yang dibawanya tetap menjadi pesaka yang tidak boleh dikelirukan lagi hingga hari kiamat. Walaupun usaha lama masih dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang meneruskan perjuangan jahiliah mereka, tetapi pesaka Nabi akhir zaman tetap dipelihara oleh Allah Ta'ala, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Allah Ta'ala memberi jaminan Quran dipelihara oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan kitab-kitab zaman dulu yang boleh dipindah dan diubah oleh pengikut-pengikut yang menyeleweng. Walaupun ada orang yang menyeleweng cuba nak kelirukan Quran, nak selewengkan Quran, orang yang seleweng tu punah ranah, Quran tetap dipelihara oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara Quran ini dengan mukjizat Quran itu sendiri, dengan adanya ulama-ulama yang mempertahankan Quran, yang sanggup mati di tali gantung, dibunuh pun tidak berganjak. Beginilah Allah Ta'ala pelihara Quran ini, pelihara bacaannya, pelihara tajwidnya, dengan segala qiraatnya, segala bacaan-bacaannya yang dibaca di hadapan Nabi SAW. Apatah lagi hukum hakamnya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang pakai yang lain daripada Quran, bukan saja sesat, bahkan menjadi punah ranah. Berlakunya penyakit-penyakit yang merebak di kalangan manusia kerana tolak halal haram yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Berlakunya jenayah yang tak boleh dikawal. Kenapa? Kerana meninggalkan hukum yang ada dalam Quran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya huru-hara dalam dunia kerana meninggalkan Quran yang wajib diamalkan oleh seluruh manusia. Begitulah teguhnya Quran ini. Ada mereka yang cuba nak alih-alih ke ayat Quran. Sebahagian ayat dalam surah Al-Baqarah dimasuk dalam surah An-Nisa. Sebahagian ayat surah An-Nur masuk dalam surah Al-Ma'idah. Dicampur-campurkan ayat Quran itu. Dicetaknya Quran itu diketahui oleh orang, kerana Allah Ta'ala memelihara Quran bukan sahaja di dalam kitab yang bertulis, termasuk di dalam dada para ulama yang menghafalnya, yang ingat akan Quran itu, ingat akan ajarannya. Bukan sahaja ada dalam kitab, ada dalam kepala, dalam otak, dalam hati-hati para ulama. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada ulama yang menyeleweng, ada ulama yang tidak menyeleweng, yang mempertahankan Islam. Yang menyeleweng dibinasakan oleh Allah. Allah Ta'ala binasakan siapa yang cuba nak selewengkan Quran, kerana nak cari ketenangan hidup atas dunia sementara waktu. Dibinasakan oleh Allah. Quran tetap dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ini jaminan daripada Allah. Kecualilah Allah Ta'ala nak jadikan dunia ni kiamat, maka ulama-ulama, orang-orang alim dimatikan oleh Allah. Tak ada orang mengajar lagi, tak ada orang mengaji lagi. Quran diangkat di masa itu. Tak ada orang Islam lagi. Di masa itulah berlakunya kiamat. Selagi ada orang boleh baca Quran, tahu hukum-hukumnya, wajib kita beramal selagi ada. Selagi ada orang tak reti, bila ada orang tak reti, yang reti dah habis, tunggulah kebinasaan akan berlaku yang menghancurkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan kita daripada fitnah, bencana dengan sebab meninggalkan Quran. Wallahu a'lam.